Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi aku rasa korang pun perasan bahawa sekarang ni aku dalam proses mereview satu gaming phone yang aku boleh katakan agak best dan juga agak hype lah, iaitu kat depan ni, Nubia Red Magic 5G. Jadi sebelum ni aku memang tak pernah tertarik pun sebenarnya nak beli Nubia Red Magic apa-apa model lah. Sebab apa? Ada beberapa features yang aku rasakan mungkin tidak kena dengan keperluan kepenggunaan telefon aku lah. Jadi pada kali ini Nubia telah release dia punya new gaming phone yang dia beri nama Red Magic 5G. Jadi lepas tengok dia punya spesifikasi, dia punya penawaran, aku memang tanpa buang masa terus order lah daripada seller yang aku bagi tahu itu hari. Jadi kita pun dah lakukan pelbagai uji kaji, pelbagai test. Hari ni aku rasa aku dah layak lah kot nak memberikan full honest review berkenaan dengan Nubia Red Magic 5G ni. Jadi let's check it out. Macam biasa, video honest review aku akan bahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kita akan cerita tentang apa benda yang best tentang Nubia Red Magic 5G ni. Yang kedua, kita akan cerita pula apa benda yang tak best ataupun yang kurang sikit lah tentang Red Magic 5G ni. Jadi, jom kita ke bahagian apa yang best tentang Nubia Red Magic 5G dulu. Benda pertama yang aku rasa best dan patut diberi perhatian tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah of course dia punya design and build quality. Tak payah cakap banyak lah, korang tengok sendiri. Bagi aku, dia punya phone ni dia memang screaming gaming. Memang ada nilai-nilai rupa sebuah gaming phone, tetapi dalam masa sama dia masih lagi maintain dia punya professionalism punya rupa lah. Maknanya dengan warna hitam ni, aku tak tahu kalau warna lain tapi aku ada warna hitam ni. Dengan warna hitam ni korang nampak dia ada design macam X kat belakang ni, ada sedikit stripe merah, ada sedikit RGB light. Jadi dalam keadaan biasa, orang biasa lah yang mungkin dah sedikit berusia, yang tak nak menunjukkan dia punya naluri kegamingan ni kat dalam tu, dia adalah sebuah phone yang munasabah untuk dipakai di luar. Maknanya korang tak adalah dinilai sebagai budak-budak ke, pakai telefon yang terlampau show off ke, tak. Dia still lagi maintain sebuah rupa telefon yang eksklusif dan eksekutif lah. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita bermain game, apabila kita buka dia punya Nubia Red Magic punya space tu, punya game mode, dia akan mula mengeluarkan RGB light sana sini lah. Dan seterusnya dia mengeluarkan bunyi kipasnya. Dan di situlah baru kita akan perasan bahawa oh, ia adalah sebuah gaming phone. Binaan dia, macam aku cakap, binaan dia adalah kaca depan dan belakang. Dan kaca dia ni memang rasa solid dan premium lah. So dari segi build and quality memang aku tak ada komplain. Dia adalah sebuah telefon yang well built dan high quality. So perkara kedua yang aku suka tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya obviously display guys. Yes guys, 6.5 inci AMOLED dengan 144Hz guys. Dia memang sebuah skrin yang cantik. Dan 144Hz tu bukanlah sekadar gimmick guys. Skrin ni adalah skrin paling pantas yang pernah aku guna kat mana-mana peranti. Sebab apa? Korang tahu, sebelum ni aku ada S20 Ultra, aku pakai OnePlus, aku pakai macam-macam phone lah daripada 60Hz sampai ke 120Hz. Yang Nubia Red Magic 5G ni dengan 144Hz ni adalah another level. Yes, bagi korang yang mungkin tak menggunakan higher refresh rate punya phone, korang akan kata bahawa ia tidaklah satu keperluan. Tetapi bagi seorang yang memang teliti bagi aku dan telah menggunakan macam 90Hz, 120Hz, 144Hz ni memang aku boleh katakan noticeable lah dia punya speed dia. Memang dia membuatkan pengalaman bermain, pengalaman scrolling, pengalaman go through the apps, go through the home screen memang terasa pantas dan laju di samping dia punya spek yang mantap tu lah. Dari segi kecerahan, aku boleh katakan kecerahan ni memang cerah. Skrin ni aku tak pasti berapa nits dia punya kecerahan. Sebab apa? Aku cari info tak nampak sangat. Tetapi based on testing aku, skrin ini adalah sebuah skrin yang cerah dan munasabah digunakan di kala matahari terik memancar. Dari segi warna, aku boleh katakan warna memang vibrant. Dia adalah panel yang cantik. Dia mungkin taklah setanding Samsung punya Dynamic AMOLED, tetapi untuk sebuah underdog company punya skrin, aku boleh katakan ini adalah mungkin easily top 3 skrin tercantik yang aku pernah guna so far, period. Perkara ketiga yang aku suka tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya Android experience. First thing first, korang mesti tahu bahawa unit yang aku ada kat depan aku ni adalah import set. Ini adalah China ROM menggunakan Magic 3.0 punya China ROM lah, dia punya nama dia tu. Apa aku boleh katakan, first masa aku dapat phone ni, aku punya minded dah set tau bahawa China ROM dia akan ada banyak Chinese punya wording, iklan-iklan dan juga bloatware Chinese. Tetapi apa yang mengejutkan semasa aku menggunakan telefon ni, aku boleh katakan dia punya kecinaan ROM tu minimum sangat. Most of the app, contohnya macam dia punya setting, adalah semua dalam bahasa Inggeris dan dia adalah hampir sama saja dengan global ROM untuk apa-apa phone.
Aku tak jumpa apa-apa perkataan Chinese kat dalam setting. Even dia punya bloatware pun aku boleh katakan kurang lah. Dia ada bloatware aplikasi China punya ROM, tetapi dia amat-amat minimal. So far pengalaman menggunakan dia adalah as expected daripada Android 10.0, di mana kita ada swipe down for dia punya notification, kita ada dark mode, kita ada dia punya setting yang memang kita familiar dengan Android 10. Apabila korang memakai China ROM untuk Nubia Red Magic 5G ni, memang pada pendapat akulah, korang takkan terasa macam annoyingnya nak tukar kepada global ROM ke tak. Memang so far ini first time aku jumpa China ROM yang tak China langsung. Dia sikit sangat. Alright, so aku memang suka dia punya Android experience, memang snappy dan pantas. Perkara keempat yang aku suka tentang Red Magic 5G adalah dia punya pengecasan pantas. Yes, macam korang tahu, dalam box dia memberikan aku pengecasan pantas jenis Type-C kepada Type-C ni, dan dia mempunyai kapasiti 55 watt. Dan apa aku boleh katakan, memang pantas dan memang laju. Korang pun dah tengok aku punya charging speed test, dan even korang dah tengok aku punya battery test. Untuk mengecas bateri berkapasiti 4500 mAh yang ada pada Red Magic 5G, dia hanya mengambil masa 45 minit, lebih kurang macam itulah. Dan apa yang bestnya, pengecasan pantas ni diberikan di lain kotak, tetapi so far pada pengetahuan aku, dia hanya memberikan kepada China set saja, import set. Untuk global set, aku tengok dekat Euro ke, semuanya datang dengan 18 watt saja. Jadi untuk korang yang tunggu my set, korang mesti back in mind lah. Mungkin my set datang dengan 18 watt, mungkin datang dengan 55 watt, who knows. Tetapi aku memilih import set sebab apa? Aku nak original item dekat dalam box tu seperti yang diorang advertise kan. Perkara kelima yang aku suka tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya audio. Macam korang tahu, dia mempunyai dual stereo speaker, di mana dia punya earpiece atas ni menjadi dia punya upper punya speaker, manakala dia punya bawah adalah bottom firing speaker. Apa aku boleh katakan, bunyi yang dihasilkan memang mantap, memang padu, memang punchy bunyi dia penuh. Tak payah cakap banyak, jom kita buat dia punya sampling test untuk audio. Apa aku boleh katakan, pengalaman menggunakan telefon ni hampir 2 minggu, satu benda yang memang aku impress adalah dia punya speaker. Memang kalau korang main game PUBG tu, step tu kau boleh dengar lah, tak payah nak pakai earphone sangat lah. Memang step tu korang boleh dengar, memang dengar YouTube tu memang layan habis. Dan dia juga ditune oleh DTS X Ultra untuk pengalaman bunyi yang lebih immersive dan lebih padu lah. So last but not least, apa yang aku suka tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya gaming features ataupun gaming experience. So macam korang tahu, dia ada dua dia punya main features lah untuk gaming dekat peranti ini. Yang pertama, dia mempunyai built-in active cooling fan. Yang kedua, dia mempunyai trigger button dekat atas ni, jenis sensor lah, dia bukan physical. Apa aku boleh katakan, dari segi kipas aku tak tahulah dia punya functioning tu macam mana. Sebab apa, based on aku punya gaming test, aku mendapati bahawa suhu yang dihasilkan apabila buka kipas dan tutup kipas tu tidaklah terlampau berbeza. Aku tak tahu, mungkin device aku, mungkin test aku yang tak kena ke apa. Tetapi dari segi kipas tu, aku tak nampak sesuatu perubahan yang nyata dan tremendous sangat lah. Tetapi apa yang pasti, apabila korang onkan dia punya gaming space tu, dia punya kipas punya bunyi tu akan membuatkan korang steam tau. Dia mungkin tak function, mungkin function, tetapi yang pasti bunyi tu membuatkan korang rasa macam, uish, bestnya. Dia rasa macam mana tau, rasa macam connect kereta turbo kan, bunyi blow off tu, ataupun connect kereta VTEC, bunyi perang tu kan. Macam itu demi steam dia tau. Seterusnya dari segi dia punya sensor trigger button ni, apa aku boleh katakan, setelah bercuba ROG 2 sebelum ni, aku boleh katakan this one is a lot better and improve compared to ROG 2. Bukan aku nak kata ROG 2 tak best, tetapi this one is a improved version lah. Memang best. Dia punya capacitive ni memang ngam, memang kena. Dia punya vibrator tu, bila kita tekan tu memang rasa macam best lah, macam kena tau. Memang rasa best lah. Susah nak cakap, tapi memang A-Trigger ni memang sangat-sangat welcome features lah pada aku untuk Nubia Red Magic 5G ni. So habis sudah bebel tentang apa benda best sangat tentang Nubia Red Magic 5G ni. Of course korang pun nak tahu, mestilah setiap telefon akan mempunyai kelemahan sikit atau mempunyai kekurangan sana sini. Tak terkecuali juga untuk Nubia Red Magic 5G ni. Jadi sekarang jom kita berbicara tentang apa yang tak best tentang Nubia Red Magic 5G ni. Yang pertama, benda yang tak best adalah dia tak ada casing dalam kotak guys. Itu benda yang aku rasa amat kelakar lah. Sebab apa? Memandangkan telefon ni adalah telefon yang sedikit rare dalam pasaran kita, belum launch pun lagi kat Malaysia, mencari casing ataupun tab bergelas tu adalah satu benda yang sukar di kala PKP ni lagi-lagi. Di mana aku terpaksa membuat order daripada Shopee di luar negara lah.
Tetapi nasib baiklah dengan pemikiran yang bersedia ni, aku dah order casing dengan tempered glass tu sebelum aku order telefon ni dulu. Sebab aku memang dapat rasakan memang susah nak jumpa benda-benda aksesori untuk dia ni. Jadi itu benda yang aku rasa tak best sangat lah. Benda yang patut ada dalam kotak dia tak bagi, iaitu casing. Benda kedua yang aku tak suka sangat tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya kamera. Aku tak tahu kenapa dan aku tak tahu boleh komplain tak boleh komplain. Sebab apa? Ramai orang cakap bahawa kamera gaming phone memanglah tak cantik. Tapi pendapat aku still sama daripada dulu sampai sekarang. Tiada alasan untuk tidak mencantikkan kamera pada apa-apa peranti. Tak kisah gaming phone ke, mid-range ke, flagship ke. Sebab apa? Apabila manufacturer meletakkan sensor yang besar ataupun sensor yang bagus di dalam sesebuah peranti, itu bermakna mereka juga mementingkan kamera pada peranti mereka. Tak terkecuali pada peranti Nubia ni, di mana Red Magic 5G ni hadir dengan sensor 64 megapiksel jenis Sony guys. Bagi aku, dia punya hardware is there, tetapi software imaging dia mungkin lag dekat situ lah. Mungkin dia boleh improve dekat sana sini. Dan apa yang kelakarnya, contohnya dekat bahagian kamera ni, dia mempunyai 3 jenis kamera lah, iaitu kamera 64 megapiksel, ultra wide angle dengan dia punya macro lens. Apa yang kelakar sikit lah bagi aku, dia punya ultra wide angle tu tak berada di tempat yang sepatutnya tau, toggle dia tu. Okay, contoh korang tengok dekat sini Okay, dekat sini kita ada 1x, kita ada zoom kan. Okay, sepatutnya dalam keadaan biasa dia akan ada toggle untuk ultra wide kat sebelum 1x tu lah. Tetapi puas aku mencari, rupa-rupanya dia punya ultra wide angle punya toggle tu ada dekat dalam pro mode. Korang kena tekan pro mode ni. Mana pro mode ni? Boleh tak? Okay, pro mode ni barulah akan jumpa dia punya ultra wide angle, gambar bukit ke pokok tu. Dan disebabkan dia punya ultra wide angle punya toggle tu ada kat dalam pro mode saja, dia membuatkan recording video pada Nubia Red Magic 5G ni tidak boleh dalam mode ultra wide angle. Itu yang kekurangan lah bagi aku. Dari segi lain-lain dia adalah sebuah kamera yang okey, cumanya tidaklah impress. Itu je. Perkara ketiga yang aku kurang sikit tentang Nubia Red Magic 5G ni adalah dia punya bateri. Yes, macam korang tahu dia hadir dengan bateri 4500 mAh. Tetapi hasil kepenggunaan aku berjaya mendapatkan SOT lebih kurang 4 jam lebih ke 5 jam. Dan gaming punya masa tu aku dapat lebih kurang 3 jam setengah ke 4 jam lebih sikit. Jadi untuk sebuah gaming phone mempunyai bateri yang tidak terlampau besar dan tidaklah terlampau endurance, itu adalah satu benda yang memang kurang lah. Sebab apa? Korang tahu gaming phone kita beli memang untuk bermain game. Kita mengharapkan dia boleh bermain game at least 5 jam, 4 jam setengah ke atas. SOT 8 jam, 7 jam, itu yang kita harapkan. Tetapi apa yang kita dapat kali ni adalah sebuah bateri yang bukan kecil tetapi average. 4,500 tu adalah average. Sedangkan banyak lagi mid-range phone yang memberikan bateri yang lagi besar. Kenapa tidak? So last but not least, benda yang aku tak suka tentang peranti Nubia dan Magic 5G ni adalah dia punya heating issue lah. So based on aku punya test yang sebelum ni, korang mesti tengok tau test aku 1, 2, 3, 4 sebelum korang tengok aku punya full review ni, supaya korang dapat full idea apa yang aku ceritakan ni. So based on aku punya review aku tu, kita mendapati bahawa maksimum temperature yang berjaya dicapai oleh peranti ini adalah sekitar 41-42 darjah Celsius. Average adalah 40 darjah Celsius. Dikala membuka kipas ataupun menutup kipas, lebih kurang lah dia punya temperature-nya. Jadi aku tak tahu 40 darjah Celsius tu adakah rendah ataupun adakah tinggi dalam permainan game. Sebab apa? Aku pun jarang nak ambil suhu ni kecuali untuk gaming test. Tetapi bagi aku, ketika bermain, telefon memang rasa panas lah. Panas dia tu sampai kadang-kadang kau tekan dekat trigger button tu pun rasa panas lah. Kau tak boleh letak lama tau, sebab dia punya trigger button tu besi. Jadi korang tak boleh stay lama, kau kena angkat. Kadang-kadang dia panas sampai ke tahap itu tau. Tak selesa sangat lah. Aku tak tahu kat mana function yang dia punya kipas tu. Mungkin ada benda yang aku terlepas pandang dari segi dia punya setting ke apa, aku tak tahu. Tetapi dia punya heating issue is there. Dan apa yang menjadi masalah, menambahkan masalahnya adalah apabila bateri dia di bawah 5%, dia punya permainan tu jadi sluggish tau. Jadi berbeza sangat daripada 100% sampai 95% bateri dengan 5% air tu memang sangat-sangat berbeza tau. Dia tak turun sikit-sikit, dia macam elok, 5% air tu teruk. Dia macam tu dia punya perbezaan dari segi smoothness bermain game tu. Yang di mana dalam peranti-peranti game yang lain, aku cuba macam tu Backshark 3 Pro ni, nanti aku bagi dia punya review juga, aku tak jumpa masalah macam tu lah. So conclusionnya, bagi aku ini adalah sebuah peranti pertama kot Nubia yang aku pernah pakai, dan even aku pernah featured dekat dalam aku punya channel ni. Korang pun boleh tengok dekat history aku, memang ini adalah the one and the only Nubia phone yang aku pernah review dan pakai. Bagi aku, yes, dia ada kekurangan kelebihan sana sini, tetapi untuk tanda harga yang diberikan, dia dijual sekitar 2,300 ke 2,600 dekat pasaran China. Apa aku boleh katakan dengan penawaran harga tersebut dan penawaran spek serta features yang dibagikan,
Aku boleh katakan ia adalah sebuah gaming phone yang aku senang untuk recommendkan dan aku boleh kata affordable untuk tahun 2020. Ya, macam aku cakap tadi, dia ada kurang sana sini tetapi 2400 apa yang kita nak expect lagi kan untuk spek yang dia bagi. Dan benda apa yang aku paling impress adalah first dia punya screen. Dia punya screen keterangan dia punya screen punya resolusi, dia punya screen punya refresh rate yang super tinggi tu. 144Hz tu memang super awesome. Korang mesti cuba, baru korang komen sama ada 144Hz tu usable ke, gimmick ke tak. Korang mesti guna dulu. Seterusnya yang kedua yang aku impress adalah dia punya charging speed lah. Yes, dia bukan yang paling pantas, tetapi 55W adalah satu benda yang welcoming punya features lah. Aku memang alu-alukan lah. Dikala banyak lagi peranti-peranti flagship yang masih stick pada 18W, pada 30W, dia memberikan kita 55W di dalam kotak walaupun untuk import set sahaja. So itu benda yang bagus kan. Dan last but not least adalah dia punya gaming features, iaitu trigger button. Bagi aku untuk sebuah gaming phone, trigger button adalah satu benda yang wajib ada lah. Sebab apa? Itu yang membezakan antara flagship phone biasa dengan flagship gaming phone tau. Sebab spek lebih kurang, semua menggunakan prosesor yang sama, tetapi yang membezakan dia sebagai gaming phone adalah dia punya gaming features lah, macam kipas, macam trigger button. So trigger button pada Nubia ni memang best. Jadi kalau korang adalah sebuah gamers mobile phone yang tegar, ini adalah sebuah phone yang aku boleh katakan korang patut cuba dan patut miliki lah. Dan korang mesti ingat 2400, 2500 untuk Snapdragon 865, 144Hz punya screen, 4500 mAh, 55W punya pengecasan, ada active cooling fan dan juga ada sensor trigger button. Apa lagi yang kita nak? Semuanya ada kat sini. Dan so far, berani untuk aku katakan ini adalah sebuah peranti Snapdragon 865 paling murah lah kot dengan penawaran yang ada. Mungkin ada lagi murah, tapi ini aku boleh katakan hampir a complete phone dan paling murah antara gaming phone yang menawarkan spek yang sama. Ini macam no-brainer punya pilihan punya phone. Maknanya kalau anda kata korang mencari gaming phone, ini memang tak payah fikir panjang, boleh belilah. Senang cakap macam itulah Izami Gadget recommend kan. So sekian saja untuk video ulasan full honest review berkenaan dengan Nubia dan Magic 5G untuk kali ini. Jadi kalau korang end up suka video-video macam ni, aku jangan minta korang support untuk subscribe dan klik bell icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada channel Izami Gadget ni. Dan korang boleh juga untuk share video-video dekat channel ni dekat korang punya social media. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.